Dalam konteks dasar dan juga matlamat Pakatan Rakyat, ya, kita dapati sehingga ke hari ini mereka masih lagi tidak berupaya nombor satu melahirkan logo yang sama, simbol yang sama untuk menyatukan ketiga-tiga parti mereka. Saya kurang pasti kenapa perkara ini menjadi masalah dan mereka sendiri pun tidak berminat untuk menjelaskan kenapa tidak ada satu common symbol, common symbol ataupun simbol yang satu kalau mereka benar-benar sebuah coalition ataupun sebuah parti gabungan seperti mana Barisan Nasional untuk menjadi sebuah kerajaan alternatif. Kerana kita tahu bahawa dalam konteks Malaysia amat sukar bagi mana-mana parti untuk memerintah secara bersendirian. Sama ada parti dominan Melayu ataupun parti dominan bukan Melayu ataupun parti pelbagai kaum, dia masih perlukan sokongan dan juga penyertaan, participation daripada parti-parti yang lain yang mewakili kepentingan kelompok-kelompok kaum yang pelbagai di Malaysia. Kerana beginilah sifat ataupun karakteristik politik Malaysia yang tidak memungkinkan hanya satu kaum memerintah secara bersendirian, walaupun kerusi-kerusi luar bandar yang dikatakan sebagai Malay dominant seat ataupun Malay belt itu agak besar jumlahnya, tapi masih lagi situasi politik Malaysia memerlukan penyertaan masyarakat berbilang kaum dalam kerajaan bagi memberikan sense of security, perasaan selamat kepada rakyat di negara ini bahawa semua kepentingan mereka termasuk kepentingan di Sabah Sarawak diwakili dalam kerajaan. Sebab itu kemusykilan ini yang saya bertanya, kenapa sampai hari ini tidak ada satu simbol yang satu kepada Pakatan Rakyat, kerana mereka ada masa yang sangat panjang daripada 2008 sampai hari ini untuk lahirkan satu simbol, tapi mereka masih lagi kita lihat bertanding kali ini dengan simbol masing-masing, iaitu DAP penuh di Pulau Pinang dengan simbol-simbolnya dan di kawasan-kawasan bandar, PKR bercampur-campur, dan PAS di mana kawasan yang ada UMNO, PAS mempunyai simbolnya. Jadi kita dapat lihat 3 simbol yang mewakili Pakatan Rakyat dan satu simbol BN. Kita tak nampak simbol MIC ataupun simbol UMNO ataupun lambang UMNO ataupun lambang MCA, ya, yang ada hanya lambang BN. Di situ satu perkara yang amat jelas yang kita perhatikan. Dan saya membuat kesimpulan dalam konteks ini bermakna ketiga-tiga parti gabungan dalam pakatan ini masih mengekalkan ideologi mereka, matlamat bersama mereka dan juga hala tuju mereka. Sebab itu mereka masih belum berupaya melahirkan satu simbol yang boleh menyatukan semua perjuangan mereka. Dan kalau kita perhatikan dari segi ideologi, dari segi pengalaman dan track record, ya, saya mengambil ini kerana dalam konteks dasar dan matlamat perjuangan. Ya. Kalau kita lihat Barisan Nasional, memang secara jelas Barisan Nasional is a non-ideological political coalition. Tidak ada ideologi. Walaupun ada orang mengatakan UMNO itu nasionalis dan sebagainya. Tetapi yang ada yang kita lihat itu ialah mereka ketiga-tiga gabungan parti dalam perikatan asalnya berhasrat untuk menjaga kepentingan kaum-kaum utama di negara ini. Itu saja matlamat mereka. Of course, UMNO bermula dengan nasionalism kerana dia nak memperjuangkan kemerdekaan. Ya, mau self-determination, memerintah sendiri. Dan itulah sejarahnya kenapa nasionalism itu menjadi sebahagian daripada agenda dalam perjuangan UMNO. Tetapi selepas merdeka kita lihat nasionalisme politik itu bertukar kepada nasionalisme ekonomi, iaitu untuk membolehkan growth with distribution dilakukan supaya kemerdekaan yang diperolehi itu dapat memberikan manfaat kepada semua kaum di negara ini, terutama sekali kepada orang Melayu dan masyarakat Bumiputera yang memang ketinggalan dari segi itu. Sebab itu kita lihat developmentalism ataupun pembangunan, agenda pembangunan, growth with equity menjadi sangat penting. Dan dalam perdebatan growth with equity ini, kita lihat dalam konteks Malaysia ini, ada satu perkara yang orang keliru kadang-kadang, iaitu perdebatan mengenai equality, ya, dengan equity ini orang tidak faham, ya, mengenai kesaksamaan dan kesamaan itu. Ya. Kalau equality itu memberikan semuanya padang yang sama pada semua orang, total meritokrasi, tetapi equity ini memberikan pengagihan itu mengikut keperluan dan juga kepentingan dan juga kedudukan suatu kelompok masyarakat di Malaysia ini. Ini yang dilakukan dalam dasar Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional dia sangat pragmatis dalam soal
ideologi pembangunannya. Sebab itu ada ketika-ketika dalam era-era tentunya ideologinya ada mirip sosialisme sedikit, ada ketika-ketikanya dan banyak ketika juga bersifat kapitalis dan sebagainya. Sebab itu secara khususnya kalau kita nak katakan dari segi ideologi, BN is a non-ideological political coalition. Tidak ada ideologi kepada BN. Mereka sangat pragmatis dan mereka menekankan soal development, soal growth with equity, not equality. Equality ini yang dibawa oleh Pakatan Rakyat. Dan kalau kita lihat dalam konteks Pakatan Rakyat, ideologi tiga-tiga parti mereka itu ada dua yang paling jelas, yang satu lagi tak berapa jelas. Malaysia kita tahu ini merupakan satu ideologi yang paling utama yang ada dalam DAP, dan inilah matlamat mereka. Matlamat mereka ialah untuk membawa Malaysia ke arah menjadi sebuah negara seperti mana matlamat Malaysia. Dan kalau nak diceritakan Malaysia itu sangat panjang, dan Malaysia itu pada asasnya ialah untuk redefine balik perlembagaan negara dan mewujudkan complete meritocracy system dalam negara kita dengan tidak ada apa-apa keistimewaan diberikan kepada mana-mana kaum, terutama kaum Bumiputera. Dan dengan sebab itu Malaysia ini sangat tidak popular di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera, kerana mereka merasa khawatir bahawa dasar ini jika dilaksanakan akan menjejaskan kedudukan mereka sebagai mana yang terjamin dalam perlembagaan. PAS pula kita tahu bahawa walaupun dia sudah menukar agenda daripada Islamic State kepada negara berkebajikan, tapi kita tahu dalam Majlis Syura Ulama PAS, dalam kelompok yang besar dalam PAS masih lagi menetapkan agenda ini. Sebab itu hudud masih lagi dimainkan. Jadi sebab itu PAS mengamalkan apa yang saya panggil the politics of ambiguity. Hudud dan tidak ada hudud berjalan dalam satu masa yang sama. Jadi orang jadi keliru. Dan barangkali kita tahu bahawa tujuannya ialah untuk serve different kind of audience. Kalau masyarakat Melayu di luar bandar, di Malay Belt, di negeri Pantai Timur, memang hudud ini sangat dekat dengan mereka. Tetapi kepada masyarakat Melayu yang agak liberal sedikit, yang ada di kawasan bandar, kepada bukan Melayu, hudud tidak menjadi satu perkara yang lebih utama. Sebab itu isu-isu bandar, urban politics, mengenai isu equality dan sebagainya tadi ditekankan menerusi slogan ataupun konsep negara berkebajikan, yang pada saya satu takrif baru kepada welfare state yang diamalkan di negara-negara barat. Manakala PKR, kita tahu bahawa PKR juga mengamalkan politik yang sama, the politics of ambiguity. Kadang-kadang dia kata dia sokong hudud, kadang-kadang dia tak sokong hudud, kadang-kadang dia kata dia pun boleh terima Malaysia. Jadi it's quite confusing. Sebab itu dari segi hala tuju dan ideologi perjuangan mereka ini memang satu perkara besar yang mereka akan hadapi setelah kalau sekiranya ditakdirkan mereka membentuk kerajaan. Tidak seperti mana Barisan Nasional yang sudah resolve masalah ini sejak lama dahulu. Okey. Dan dari segi track record dan pengalaman memerintah, kalau kita perhatikan, BN semua orang tahu mempunyai 50 tahun pengalaman memerintah negara dengan agenda pembangunan dan sebagainya, dengan rancangan Malaysia dan sebagainya, yang kemuncaknya ialah Vision 2020 untuk transform ekonomi kita menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi, sebuah negara maju dengan acuan kita sendiri. Tetapi PR hanya mempunyai beberapa rekod yang menunjukkan pengalaman mereka mentadbir dan memerintah. Kita tahu 20 tahun lebih di Kelantan, saya tak perlu huraikan, begitulah rekod pembangunan yang mereka bawa dalam agenda pemerintahan mereka. 4 tahun di Selangor dan di Pulau Pinang yang kita tahu masih lagi mereka sedang dalam proses konsolidasi politik dan ekonomi yang belum selesai. They do not know what the direction that they're going to take in these two states. Yang kita lihat, kita pun jadi confused dengan DAP di Pulau Pinang sebagai contohnya. Masyarakat bawahan di Pulau Pinang memerlukan rumah kos rendah, memerlukan bantuan dari segi pengangkutan awam kerana di Pulau Pinang jamnya semakin teruk dan sebagainya. Tetapi DAP come out dengan agenda untuk membina connecting sistem yang ketiga kepada Pulau Pinang, iaitu terowong, yang mana seringkali disebutkan rumah yang orang perlukan rumah kos rendah, tapi Guan Eng menawarkan terowong berbilion-bilion ringgit. Itu pun salah kira, dari segi accountingnya salah kira, and he's also an accountant, dan kita tahu dalam CEC juga dia juga seorang accountant, Biasa Agung, itu pun salah kira juga selepas 3 minggu. Jadi ini menimbulkan
soal integriti dan orang mempertikaikan mengenai apakah DAP benar-benar serius dalam soal ini. Dan kita tahu bahawa terowong yang nak dibuat itu dibuat dengan direct nego, tidak melalui open tender seperti yang mereka sebutkan CAT dan sebagainya. Ini juga satu perkara yang menimbulkan persoalan, ya. Dan di Perak mereka ada track record 11 bulan, di Terengganu 4 tahun pada tahun 99 dahulu. Inilah track record Pakatan Rakyat yang kalau rakyat nak melihat, maka di sinilah mereka akan lihat berbanding dengan BN dari segi track record pemerintahan negara. Dan yang tadi soal ideologi dan matlamat.